Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula bersama dengan saya Azam Mubin dalam Awak Okey. Okey ke tu? Saya harapkan masih lagi semua okey dan masih lagi setia bersama dengan saya. Dan untuk minggu ini, saya berada dalam episod yang ke-7. Tajuk yang akan saya bincangkan sangat-sangat menarik. Tapi sebelum itu, suka saya ingatkan bahawa rancangan Awak Okey ini ialah anjuran Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga. Dan apa tajuk kita? Tajuk kita minggu ini, dua benda yang sangat penting, anxiety dan kemurungan. Yang lebih menariknya perbincangan ini, saya akan bawakan dua panel di kalangan selebriti. Siapa mereka? Kita nantikan selepas ini. Baik, seperti dijanjikan, saya akan terus berkongsi dan perkongsian ini bukannya saya seorang. Saya akan bawakan dua panel yang tak kurang hebatnya, memang sentiasa hebatlah untuk episod ini, yang mana kita nak bincangkan mengenai tajuk anxiety dan kemurungan. Dan saya bawakan, nak perkenalkan dua panel saya. Walaupun ramai yang kenal, saya kena kenalkan sekali lagi, iaitu Cik Puan Sarimah Ibrahim, merupakan selebriti. Selamat datang Cik Puan. Assalamualaikum semua. Thank you for inviting me. Baik, okey, di sebelah sana ini antara individu hebat. Orangnya kecil tapi hebat, iaitu saya perkenalkan Cik Fatihah Shuib, merupakan pengasas One Moment for Them. Selamat datang Cik Fatihah. Nak nyanyi lagu One Moment in Time kan? One moment for them gitu. Should have called me tau Fatihah. Boleh nyanyi lagu tu. Okay, next project. Sekarang kita fokus. Faizal je nak. Okey, perbincangan kita nak santai-santai. Yalah, perkara ini perlu kita kongsikan mengenai anxiety dan juga kemurungan. Kita mulakan dengan Cik Puan lah. Yalah, kita tahu episod sebelum ini juga Cik Puan dah kongsikan pengalamannya, tapi permulaan ramai juga yang tak tahu bahawa Cik Puan ni merupakan ada ilmu mengenai psikologi sebenarnya. Ada, ramai yang tak tahu. Ramai tak tahu. Itu sebenarnya passion saya dan subjek yang saya pilih sewaktu saya muda lagi. Masa umur 18 masuk college je, my target untuk menjadi clinical psychologist sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba dalam perjalanan hidup ni kan, maka datangnya rezeki sebagai host, pelakon dan penyanyi. So I went in that direction. But yes, it's my passion. Dan saya belajar psikologi pada tahun 1996 sampai 98. Kemudian saya berhenti supaya boleh fokus pada kerjaya. Kemudiannya saya sambung balik tahun 2005, 6, 7 sampai hujung 2007 berhenti sekali lagi disebabkan kena fokus pada kerjaya. Dan saya teruskan sekali lagi pada tahun 2015. Tapi belum habis lagi ni. Belum habis. Sebab saya ambil satu modul gitu. Sebab tak cukup masa kan. Tapi tak apa. Biar lambat asalkan hebat dan complete benda tu. InsyaAllah semangat tu masih ada. Semangat tu ada sebab passion tu ada. Memang minat. So dari situ memang saya ada pengetahuan Alhamdulillah dalam psikologi dan juga psikoterapi. Okey Cik Puan, menarik tu. Apabila pengetahuan Cik Puan tu, ialah kita tahu banyak. Psikologi pun besar sebenarnya. Sangat Tapi besar. kalau kita fokus kepada anxiety ni, kemurungan, mungkin apa yang boleh Cik Puan kongsikan? Anxiety, kebimbangan yang keterlaluan ya. Panjang juga ya dia punya BM tu. Dengar je tu dapat anxiety kan. Kebimbangan yang keterlaluan ataupun kebimbangan yang teramat ya. Ataupun kebimbangan yang tidak normal ya. So subjek ini memang luas juga sebab anxiety ni adalah satu perasaan. Bagi saya anxiety ni dia perasaan dan simptom. Sebelum dia menjadi anxiety disorder, sebelum dia menjadi penyakit, dia adalah perasaan ataupun simptom. Semua orang rasa anxiety, semua orang akan rasa kebimbangan. Tapi kebimbangan yang biasa, esok ada periksa ataupun ada sesuatu yang berlaku ataupun hilang kerja, memang kebimbangan tu akan datang. Itu kebimbangan yang normal. Tetapi dia akan jadi disorder ataupun masalah mental apabila kebimbangan tu bila tak ada apa-apa berlaku pun ada perasaan yang sama. Bimbang keterlaluan. Simptom dia pun boleh rasa. Dan itu yang saya menghadapi dan mengalami sewaktu selepas saya bersalin. Dia macam kebimbangan yang keterlaluan dari segi fizikal, berpeluh tangan, kaki berpeluh, jantung degup so kuat sampai sini boleh rasa, tak boleh tidur, tak boleh makan, menggeletar. Lepas tu asyik berfikir benda-benda yang macam masa depan. Kebimbangan keterlaluan, dia punya simptom kalau kita sentiasa risau pasal apa yang belum berlaku. Dia macam tak logik tau. Kita akan fikir macam-macam.
Itu adalah satu simptom di mana kita seharusnya mencari bantuan oleh seorang pakar. Kemurungan dia lain sikit. Dia bukan bimbang, tapi dia sedih dan rasa down disebabkan perkara yang telah lalu. So kemurungan dia pasal the past, kebimbangan yang keterlaluan tentang benda yang belum berlaku. So for me, saya menghadapi dua-dua ni. Wow. Best kan? Kata. Special. Dia datang package. Buy one, free one gitu. So, tetapi bila saya lihat kembali, bila saya look back now, selepas setahun ni, dah baik Alhamdulillah. Dah kembali normal. Dah tak ada perasaan dan simptom-simptom tu. Kecuali hari inilah adalah sedikit kebimbangan sebab nak shoot kan. Itu normal ya. So waktu saya menjadi pelakon, penyanyi dan host, pengacara, ada sebenarnya ciri-ciri tu. Ciri-ciri, bukan nak kata penyakit, tetapi ciri-ciri masalah tu ada. Cuma masalahnya kita sebagai society, kita akan lihat pada seseorang tu macam dia ni kuat bekerja lah. Wah, tak tidur pun still boleh kerja Wah, dia ni buat 5 shoot dalam seminggu. Wah, dahsyat yang bagus ni. So, dia tak nampak macam benda tu ada masalah. Nampak macam orang ni memang hebat lah. So, saya pun berpendapat masa tu, saya ni sekadar saya ni hebat lah. Saya bekerja keras lah. Maksudnya berjaya lah. Berjaya. Kuat bekerja. Tapi ada ciri-ciri dia. Susah nak tidur. Kadang-kadang menggeletar badan. Kadang-kadang sejuk, seram sejuk. Tiba-tiba dia datang. Tapi pada saya, alah ni biasa je. Mungkin tak cukup tidur ke tak cukup makan kan. So benda tu kita biarkan, macam abaikan, biar benda tu berlalu je. Itu masalah kita. Sebab sekarang selalunya ahli keluarga, kawan-kawan akan kata alah biasa je. Lah engkau penat je. Nanti dia okey. Nanti dia okey. Kalau tak okey macam mana? Okay. Panjang lebar ni. Itu yang sonok dengan Cik Puan ni. Satu soalan dia boleh sampai esok kita. Sorry Fatihah. Tak apa, saya diam sekarang. Simpan dulu. Okay. Kita beralih kepada Fatihah. Fatihah pun dah tak sangka cerita dia. Okay, tak apa. Kita ialah pengalaman Fatihah ni, kita tahu One Moment for Them ni kita kenali dengan program yang membabitkan masyarakat. Tapi Fatihah juga banyak kongsikan dah lebih terjerumus juga terarah kepada kesihatan mental. Betul. Jadi mungkin Fatihah boleh kongsikan kenapa ada inisiatif itu yang buatkan anda nak memperjuangkan secara tak langsung mengenai kesihatan mental ni? Okey, saya bermula One Moment for Them itu sebuah orang kata misi kemanusiaan pada tahun 2015. So memang bermula tu adalah untuk membantu pelarian yang berada di Jordan sebab saya graduate daripada Jordan sendiri. Saya belajar di sana. Ketika itu junior-junior saya diorang buat projek pendidikan. Diorang bina sekolah dekat Jordan untuk anak-anak pelarian. So saya mengambil inisiatif mengumpulkan artis-artis Malaysia macam Faizal Tahir, Mislina, Nur Saleh, Aizat. So together we push the project into the public people lah. So itu inisiatif yang pertama tahun 2015, 2016. So 2017 saya kembali ke Malaysia. Maksudnya fokus saya adalah di Sabah. Sama juga dengan pendidikan dan juga untuk membantu ekonomi setempat. Kebanyakan saya membantu golongan-golongan yang tiada dokumentasi. Lahir di Sabah tapi tiada dokumentasi. So mereka ni dinafikanlah hak-hak untuk pendidikan, dinafikan hak sebagai tak ada apa-apalah, memang kosong. So kami bermula, saya membantu juga kawan saya yang buat sekolah. So kami buat konsert, kami buat sedikit penghebahan tentang apa yang berlaku lah. So along the way, semasa saya buat projek-projek di Sabah ketika itu, saya sudah mula ada simptom. Saya dah mula ada simptom. Sebenarnya bukan sebelum dari Sabah lagi. Waktu tahun 2015 tu sebenarnya saya dah ada simptom. Tapi saya tak tahu apa yang berlaku pada diri saya. Ketika tu awareness tahun 2015 still low. Tak ada orang tahu apa yang berlaku. Kita just tahu pasal depression, anxiety. Tapi paling famous depression lah. Itu memang normal side lah. So ketika tu memang saya bertarung. Saya bergumang dengan depression. Tapi saya tak tahu apa yang berlaku pada diri saya. Ya, so saya 2015 saya buat konsert dekat Jordan. So saya buat lah. 2016 saya pergi Jordan sekali lagi. Saya pergi bawa jaga 10 orang sukarelawan dari Majlis Agama Islam Perlis. Saya jaga 10 orang. Tapi ketika itu saya dalam depresi. Tapi saya tak tahu yang what is happening to me. Tanpa sedar lah tu? Tanpa sedar. Tapi I have all the symptoms. Contohnya susah nak menjaga kebersihan, susah nak makan,
tidur banyak, all these things. Tapi people tak aware sebab suasana ketika itu adalah musim panas dan ketika itu adalah bulan puasa. So waktu bekerja tu pendek. So sebenarnya 24 jam kita sepatutnya orang kata berfungsi dalam 12 jam lah kan. Sepatutnya kan. Tapi saya berfungsi 4 jam je. Wow. Saya tidur je semua. Daripada pukul 2 petang sampai pukul 6 petang je saya function. Sebab saya kena bekerja. Lepas tu saya tidur. That's what happened. So, bila mana 2017 saya been diagnosed dengan doktor, ketika tu saya merasakan, kenapa isu-isu tentang isu kesihatan mental ni tak lagi Secara terbuka? Secara terbuka, pembincangan dia. So, I need to do something. So, sebab itulah saya mula masukkan sedikit walaupun ketika tu saya masih lagi buat projek di Sabah, sedikit demi sedikit saya masukkan elemen kesihatan mental. Wow. Saya mula speaking kepada public, mula sharing dekat media sosial, and then try to reach out to people, apa benda yang orang perlukan, especially for the young people. Sebab saya punya crowd kebanyakan pelajar universiti. Sebab develop dari sana. So basically mostly begitulah permulaannya bagaimana isu kesihatan mental ni masuk ke dalam One More For Them. Basically dari segi pengalaman saya, dan to be honest, walaupun saya ni tak adalah banyak sangat follower, tapi mostly yang DM saya, yang sharing dengan saya, diorang banyak berkongsi tentang apa yang diorang lalui dari segi depresi, anxiety, and diorang tak tahu nak ke mana. Wow. Itulah pengalaman saya. Satu usaha yang sangat-sangat baik tu. Okey, kita banyak lagi kita nak tanya, nanti kita balik kepada Cik Puan. Jadi awalnya Cik Puan dah kongsikan sedikit lah bermulanya bagaimana anxiety, pengalaman sendiri. Tapi kita pun juga nak tahu bagaimana Cik Puan boleh bangkit. Kalau saya boleh kata sekarang dah normal, betul tak Cik Puan? Sekarang boleh dikatakan normal, tapi ada ke manusia yang normal secara sepenuhnya ya? Tak ada. You know what I mean? Semua orang ada ciri-ciri simptom kemurungan dan juga kebimbangan tu ada. Seharusnya ada, sebab kalau tak ada masalah, tak bergerak, kita stagnant je, sama je mendatar kan hidup kita. Jadi dia ada ciri-ciri tu, dia ada positifnya juga sebab dia menggerakkan kita, as you said. Cuma bila dia take over kehidupan kita sampailah tak boleh, kadang-kadang rasa tak boleh bernafas, itu obviously menjadi satu masalah yang besar. Sebab sukar bagi saya pada waktu tu untuk menjalankan tugas sebagai seorang isteri, seorang ibu, seorang artis, nak keluar rumah pun takut. So dia memang efek hidup kita secara negatif bila dia dah sampai ke tahap yang keterlaluan. So dari situ saya sendiri dah tahu, alhamdulillah dengan pernah belajar psikologi, saya ada masalah. Dan dari situ saya jumpa pakar. Dan saya menjalani terapi, bukan sahaja CBT ya Zan. CBT ni meluahkan dan bercakap sahaja. Saya melalui terapi EMDR, iaitu satu sejenis terapi yang panjang cerita tu, tapi mungkin yang mendengar boleh baca lebih tentang EMDR ni. Dia untuk membantu mereka yang pernah mengalami trauma, let's say macam pernah ada accident kereta ataupun kena bully masa kecil atau apa-apa yang efek diri kita secara negatif dan sangat mendalam, dan dia akan menggunakan mata kita untuk memproseskan memori tersebut yang berlaku pada zaman dulu, supaya hari ini kita hidup dengan lebih tenang dan boleh tak merasa perasaan dan simptom-simptom yang sebenarnya berkait dan berpunca dari masa itu. Wow. So panjang cerita tu, tapi itulah terapi yang saya jalankan, dan dari situ alhamdulillah dalam 10 ke 15 nak dekat 15 session saya dapatkan terapi tersebut, dan selepas tu saya rasa ringan, alhamdulillah. Dan rupa-rupanya puncanya datang bukan disebabkan bersalin, tetapi disebabkan perkara-perkara yang pernah berlalu sebelum itu. Wow. So dia simpan dalam badan, sebab badan kita tidak melupakan apa yang berlaku. Kita mungkin akan lupakan, tapi badan kita dia simpan perasaan tersebut. Maksudnya mungkin memori kita tak dapat nak ingat benda yang berlaku, tapi ialah macam saya katakan, badan kita ni menanggung kesiksaan tu. Menanggung kesiksaan, keperitan dan ketakutan itu, dan disebabkan itu ada simptom-simptom seperti takut nak masuk dalam lift, takut nak bercakap depan orang, public speaking, dan kadang-kadang benda tu tak logik. Ada juga orang yang asyik nak basuh tangan. Ya, ada kriteria simptom-simptom OCD dipanggilkan obsessive compulsive disorder. Tetapi puncanya dari mana? Ada punca ni. Dari mana bermula? Dari situ yang sepatutnya kita kena mendalami. Dan saya sekarang ni insya-Allah dengan
nak sambung belajar lagi dalam bidang ni, dalam topik ni, dalam subjek ni supaya boleh membantu orang lain. Because saya pernah mengalami tu, OCD pun ada. Macam kadang-kadang bila jalan kena kira tau. Tak faham. I think you understand apa yang kan katanya bila jalan macam kena kira petak tu, macam kena seimbang tau. Kalau kaki kiri masuk, kanan kena masuk. Macam-macam yang simptom yang macam pelik. Tetapi I think ramai yang pernah rasa benda macam ni kan. Tapi puncanya datang dari sewaktu kecil. Masa tu mungkin disebabkan saya kena bully teruk di sekolah. Di Ireland, di Malaysia dan juga di Dubai. So dia jadi control issue. Macam rasa macam diri ni tak ada kuasa dan rasa macam disebabkan itulah kita cuba mendapatkan kuasa balik dengan benda-benda yang pelik-pelik ni. Secara tak langsung mungkin dia tak ada keyakinan mungkin. Tak ada keyakinan. Dan saya Alhamdulillah hari ni okey, bebas dari simptom-simptom tu. In fact saya rasa Alhamdulillah saya lebih kuat dan lebih memahami kenapa dan mengapa orang yang sekeliling saya, mengapa dan kenapa mereka behavior seperti ini, seperti itu. Ada yang cepat marah, ada yang cepat emosi. Dan saya lebih memahamilah perangai manusia di sekeliling. Tapi yang paling penting hari ni Cik Puan masih lagi ceria seperti dulu. Yes, Alhamdulillah. Tapi kalau you jumpa I masa tu, takut. Okey, tak apa. Kita lupakan yang perkara lama. Kita berbalik kepada Fatihah. Okeylah. Anda juga ada pengalaman istimewa sebagaimana Cik Puan. Jadi dalam keadaan sekarang, kalau kita lihat je, cabarannya tak mudah. Betul Fatihah kan? Orang yang melihat, mendengar mungkin rasa mudah. Tak terasa keperitan tu. Atau mungkin Fatihah boleh kongsikan untuk masyarakat utamanya, untuk memahamkan mereka ni satu perkara yang sukar. Jadi pengalaman anda setakat inilah, ada perkongsian, apa yang anda alami sebelum ini, apa yang boleh kita lakukan sebenarnya untuk masyarakat? Saya bercerita dari segi perspektif sebagai pesakit lah. Ya, boleh. Okey. Saya rasa benda kalau kita nak educate kepada public apa yang kita alami dan apa kita hadapi adalah kita kena tunjuk sesuatu, orang kata kita kena portray it in a proper way. Okey. Maksudnya, contoh kalau kita nak berbicara tentang kemurungan, kita jangan bercerita tentang benda yang negatif sahaja tentang kemurungan itu sendiri. Tapi kita kena tune it in a very good perspective untuk orang berbicara tentang kemurungan. okay. Begitu juga dengan anxiety. Bila orang bercerita tentang anxiety tentang secara negatif, aku rasa berdebar, aku rasa takut, all these things, tapi kita boleh twist it, kita boleh rephrase the ayat yang kita guna untuk menggambarkan tentang anxiety itu dalam keadaan yang positif. So itu antara cara-cara yang saya lakukan lah. So for example dalam media sosial, kita nak berbicara tentang anxiety. Orang rasa anxiety itu sesuatu yang menakutkan ataupun very orang kata very macam menyesakkan dada. Betul tak? Tapi kalau kita portray in a very good way, in a very proper ayat dalam media sosial itu sendiri, orang akan lebih terbuka untuk membacanya. So, saya rasa dunia hari ini, bila kita berbicara tentang isu psikologi ataupun isu tentang kesihatan mental ni, banyak sudah maklumat-maklumat yang hadir. Sama ada dari segi media sosial ataupun di YouTube, Twitter, program sebegini, all these things. So, salah satu cara kalau kita ada ahli keluarga ataupun kawan-kawan tidak memahami, kita boleh mengambil sumber-sumber ini, kita boleh share pada diorang. Biar mereka sendiri yang membaca dan melihatnya dan mendengarnya dengan sendiri. Tapi yang paling penting, jangan putus asa kalau orang tu tak faham. Keep educating. Keep repeating. Sebab lama-lama dia akan jadi benda yang melekat dalam kepala otak dia. Itulah cabaran paling besar saya rasa mungkin untuk kita nak sampaikan perkara tu ialah kadang-kadang tak semua orang mampu untuk bertahan daya tahan kita kan. Itu juga cabaran. Dan tak semua orang nak juga memahami. Nak menerima dan memahami sebab terlalu takut. Tapi saya just nak berkongsi lah. Saya sepanjang saya menghadapi penyakit ni kan, saya rasa give up itu bukan satu benda yang negatif. It's okay to give up. It's okay to give up. Sebab pengalaman saya, okay, in this 1 year, saya asyik bertukar ubat je. Saya asyik bertukar ubat. Ubat ni tak sesuai. Saya makan tidur 3 hari. Saya makan ubat ni, saya rasa shaking sangat-sangat. Macam-macam nak bekerja kalau saya shaking. Sebelum tu ubat tu diambil atas nasihat doktor? Nasihat doktor. So saya ambil tak boleh, tukar ubat. Setiap 2 minggu tukar sampai satu tahap tu saya masuk bilik doktor, saya buka pintu. Okay doktor, you tell me what should I do right now? Mata dah bergenang dah ni. I cannot hold anymore. I'm give up with the medication. Okay. Saya give up. Saya kata saya give up.
to be honest, saya berhenti makan ubat. Tapi doktor tahulah saya tak makan ubat dengan orang kata dengan ikut struktur itulah. So kejap makan, kejap tak makan, kejap tak makan. Sebab saya rasa macam mana saya nak function kalau saya makan lepas tu saya tidur 3 hari. Saya tak boleh kerja, saya tak boleh jumpa orang, all these things. So saya memang ada give up. Tapi saya beri masa sebenarnya give up saya tu adalah saya memberi kemaafan pada diri saya. It's okay for you to give up in a short time. Ya. Oh. That's how saya maafkan diri saya lah. Sebab I have been trying so hard. Saya makan ubat tak boleh. Saya buat tu tak boleh. Buat ni tak boleh. Saya jumpa orang. Saya minta advice sana, advice ni semua tak berkesan. Until one side saya kata, it's okay. I'm give up. Saya masuk dekat bilik doktor tu dah benang-benang dengan air mata. pegang tisu kan. Saya kata setelah saya give up. Okay, doktor kata, okay fine. It's okay. I still bagi you medication. Tapi up to you. Yeah. Okay. Saya memang tak makan. Until sampai satu tahap tu doktor datang tapi saya tak pernah skip saya punya appointment. Itu so saya jumpa, saya kata okey, doktor kata saya buat saya punya pembacaan, saya tanya kawan-kawan saya apa lagi medication yang ada. So saya bincang, saya beritahu kat doktor, I want to try this medication. Okey, doktor kata okey, you try. After a year baru saya jumpa ubat yang sesuai dengan saya. Wow. So that's why I say it's okay to give up dalam perjalanan tu. It just to feel you have to try your best. You maafkan diri you. I'm sorry, saya tak boleh dah. Tak boleh dah. Okay. And then you just, after you dah habis satu tempoh tu, you akan mula untuk berjalan semula. Yes. Kalau baru kita belajar. Give up tapi akhirnya bangkit. Itu yang lebih penting untuk teruskan perjuangan. Okey, sabar Cik Puan. Sabar Fatihah. Dan sabar semua penonton kerana kita masih lagi ada masa. Namun buat seketika, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas di dalam Awak Okey? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farouk bin Khairuddin. Saya berumur 37 tahun, berasal dari Selayang dan sekarang saya bekerja sebagai tenaga pengajar di Kaiser Miyasa Academy. Saya didiagnos penyakit skizofrenia semasa berumur 17 tahun dan saya pada waktu itu saya mengalami trigger iaitu halusinasi dan percakapan yang tidak teratur. Alhamdulillah selepas beberapa kali saya relapse, saya sekarang menjalani kehidupan normal melalui sokongan daripada pihak-pihak majikan saya dan juga ahli keluarga. Cabaran saya adalah saya suka mendapat pekerjaan sebelum ini. Majikan begitu stigma terhadap saya sebagai pasien. Saya suka mendapat pekerjaan. Samping itu juga saya mengalami stigma oleh masyarakat kampung saya. Mereka selalu memandang serong saya. Mereka sentiasa mengingat saya seorang yang tidak sihat selamanya. Saya keluar daripada masalah ini dengan menyedari, saya sendiri menyedari yang saya mengalami sakit mental. So cara saya sentiasa makan ubat yang doktor bagi dan sentiasa comply to medication and appointment to doctor. Dan saya yang penting kena ada kekuatan dalam diri lah. Di samping itu juga saya sebelum ini saya kurang kepada agama lah. Tapi setelah saya terapkan diri saya kepada agama, saya belajar agama. Dan sekarang saya bekerja sebagai guru tajwid. Itu juga menenangkan saya. Di samping itu juga pihak Miyasa, saya banyak berterima kasih dengan Puan Anita kerana mengambil saya bekerja dan juga memberi sokongan moral terhadap saya. Mungkin saya kalau di tempat luar mungkin saya suka juga. Alhamdulillah saya bersyukur saya berada di Miyasa. Kehidupan saya sekarang adalah lebih tenang dan lebih fokus. Saya juga bercita-cita ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang agama. Walaupun bagaimanapun, saya masih melawan perasaan anxiety saya yang terlampau tinggi. Harapan saya agar pesakit mental diberi peluang yang sama rata dan diberi sokongan moral agar kami mendapat pekerjaan dan boleh menjalani kehidupan normal seperti biasa. Dan juga saya harap masyarakat agar
tidak memandang serong terhadap kami sebab kami juga insan biasa yang ingin menjalani kehidupan seperti biasa. Saya harap juga pihak-pihak seperti MIASA dan yang lainnya dapat membantu memberi kesedaran kepada stigma terhadap penyakit mental. Saya juga berharap agar kerajaan dan Kementerian Kesihatan membuat suatu silibus yang dapat membantu memberi kesedaran kepada masyarakat seperti mana memberi mengajar ilmu-ilmu psikologi yang dapat memberi kesedaran kepada masyarakat agar zero stigma dapat diadakan. Sebelum ini kami tersisir dan rasa sedih bila masyarakat begitu pandang serong terhadap kami. Kami juga insan biasa yang ingin hidup seperti biasa, seperti orang biasa yang lain. Baik, masih lagi dalam Awak Okey, dan terima kasih nak ucapkan kepada semua kerana terus menonton, dan kita dah masuki untuk segmen yang kedua, masih dalam perbincangan bersama dengan Fatia dan juga Cik Puan Salimah Ibrahim. Dan Cik Puan, mungkin kita boleh react sedikit daripada kisah Fatia ni yang putus asa dengan medical perubatan tapi bangkit, akhirnya menemui satu perubatan yang tepat untuk membantu pada proses pemulihan. Mungkin happy for you. Mungkin Cik Puan ada kisah yang mungkin kontra berlainan yang patut kita kongsikan. Kisah saya lain sikit dari segi membantah tu. Saya membantah sebab saya tak nak ambil ubat. Pada awalnya? Pada awalnya saya tak pernah ambil ubat seumur hidup. Sehinggalah ubat tentang mental health ni, kesihatan mental, sebab persepsi saya adalah ubat ni hanya untuk mereka yang betul-betul teruk. Misalnya macam dah tak ada cara lain, terapi tak boleh, semua tak boleh, dan saya ada macam stereotip ataupun stigma pada ubat, pada diri saya sendiri. Personally saya takut nak ambil. Saya rasa kalau saya ambil ubat ni saya lemah. Faham? Macam alah, saya ni okey lagi ni, steady, tak payah makan ubat. Dia degil sikit. Okey. So apabila saya kena postnatal depression selepas bersalin, dalam keadaan yang tak boleh jalankan tugas sebagai ibu, nak jalankan tugas sebagai seorang manusia pun tak boleh, nak mandi, nak keluar rumah pun susah, terpaksalah saya reda dan mengakui pada diri sendiri bahawa ini dah sampai ke satu tahap saya kena tanya dengan pakar tentang ubat. So kat situ rasa malu tu datang. Itu masalah kita sekarang ni sebagai masyarakat, not only kat Malaysia. Rasa malu tu macam seolah kalau nak makan ubat, kalau sakit jantung jumpa cardiologist, kidney problem jumpa urologist. Kenapa malu sangat nak jumpa psychiatrist? Semua is boleh kecuali psychiatrist. Padahal doktor. Nak makan ubat lain boleh. Tapi something yang ada stigma tu terlalu terlekat. Mungkin dari media, portrayal dan persepsi masyarakat terhadap orang yang tak okey, mereka membahayakan masyarakat dan sebagainya. Jadi saya in denial, saya tak nak ambil ubat. Tapi dengan nasihat doktor, dia kata sekejap je Salimah. Just take ubat ni 2-3 bulan sahaja, biar otak seimbang, jalankan tugas sebagai ibu dan sebagainya, dan alhamdulillah selepas tu berhenti. So saya perlukan ubat tu untuk short term sahaja. Untuk boost je. Untuk boost. Sebab masalah hormon selepas bersalin bercampur sekali dengan masalah kesihatan mental, dia jadi terlalu, dia macam spill over, dah keterlaluan. So ubat tu membantu untuk masa yang singkat aja. Dan tak semua orang kena makan ubat bertahun-tahun. Kadang-kadang 2-3 bulan je, sekejap je bagi dia seimbang, lepas tu jalan. Okey. Yalah, kalau kita cakap bahawa ubat ni pun, kalau saya lah meletakkan diri kita keadaan yang normal, masyarakat normal, kalau kita pergi jumpa doktor nak ubat sebab nak baik. Cuma persepsi kita sebagai masyarakat, ubat untuk minda, ubat untuk psikiatri ni, ni apa ni? Nanti berubah pula personality jadi sesuatu. Itu semuanya datang dari filem-filem, drama-drama dan betul. Kita mengaku kan. Watak tu kan? Semua watak yang saya bawa tak okey. Kalau tengok balik kan, semua ada ciri-ciri macam stereotip sedikit, dan sebabkan itu juga saya berhenti berlakon. Ya, terkesan secara tak langsung. Terkesan, dan juga saya tidak mahu continue dan tambah kepada stereotip yang negatif.
Dan masa saya mula-mula jadi artis pelakon sebab kacukan, semua watak jahat. Ataupun watak meroyan orang panggil. Saya pun pelik kenapa. Tapi masa tu nak kerja, kita cari makan, kita terima. Tetapi lama-kelamaan bila kita dah dewasa, dah insaf orang kata dah lebih matang, saya ambil tu sebagai tanggungjawab saya supaya berhenti ambil watak macam ni. Jangan kita tambah kepada stereotip yang salah tu. Dan saya nak tambah sikit je, mungkin boleh membantu mereka yang memerlukan bantuan tentang kebimbangan yang ketelampauan ni. Ada satu buku yang saya baca sewaktu saya mengalami masalah itu, iaitu buku yang lama. Author dia Bev Icebat, dan mungkin saya akan kongsi di IG atau FB saya sebab buku ni dah lama, I think daripada tahun 80-an. Dan tajuk buku tu Living with It, bermaksud hidup dengan sama ada kemurungan ataupun kebimbangan, kesakitan, keperitan tu. Dan buku ini ringkas je. Just a very thin book. Dan buku ini saya suka sebab dia menggambarkan masalah mental dalam keadaan kartun. Dia guna animation. Untuk dewasa rasa tidak orang kata macam tergugat ataupun takut membaca. So bila saya baca buku ni, saya dapat catch point dia dengan cara yang positif, seperti mana Fatia dah mention tadi. So tak semuanya kena buku yang tebal lah, buku medical lah, nak baca psikologi, ya Allah, nak cari dia punya pemahaman tu susah. Ada juga buku yang ringkas yang boleh summarize untuk kita apa sebabnya dan apa yang kita boleh lakukan. Wow, menarik. Nanti jangan lupa share je Puan. Okey. Alright, balik kepada Fatia. Awal tadi yang anda kongsikan, dalam keadaan sekarang ni kita boleh katakan juga anda bukan public figure, terutama di media sosial. Anda memperjuangkan perkara ini. Adakah dengan anda menggunakan kekuatan ini untuk menyampaikan, dan apa yang anda harapkan sebenarnya? Saya betulkan sikit, saya bukan public figure. Pada saya lebih kurang public figure sebab semakin dikenali. Saya inspire lah. Lebih ke rakyat, betul. Dan membantu. Dan membantu, okey. Okay. So, saya rasa kalau balik pada soalan tadi, macam mana menggunakan media sosial untuk mewawarkan ni, saya rasa semua orang ada tanggungjawab. Dengan semua orang ada media sosial punya account, dan semua orang sebenarnya bertanggungjawab terhadap media sosial account itu, sama ada untuk digunakan ke arah positif ataupun sebaliknya. Dan saya mengambil inisiatif, saya nak media sosial saya ke arah positif. Sebab to be honest, memang kebanyakan yang mengikuti saya adalah adik-adik yang berada di universiti. Dan apabila mereka mula reach out, berbicara tentang apa yang mereka hadapi, saya rasa tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang mereka keluarkan ataupun mereka reach out itu adalah tajuk-tajuk yang agak sensitif. Ya, bagaimana kalau mereka melakukan itu, bagaimana mereka melakukan ini, ada orang yang sayang pada saya. So, saya rasa sebenarnya mereka ni semua mengalami satu minda yang tidak berapa sihat sebenarnya. Minda yang tak berapa sihat. Mungkin tekanan daripada pembelajaran, tekanan daripada keadaan sekeliling, daripada orang kata peer pressure, all these things. Saya rasa benda tu sebenarnya yang mengganggu mereka. Jadi saya mengambil inisiatif bahawa saya punya media sosial platform ni bukanlah tempat untuk menyelesaikan masalah. Tapi sekadar untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Jadi kepada siapa-siapa yang kebanyakan berkongsi ataupun bercerita apa yang saya sampaikan ni, sebenarnya lebih kepada pengalaman diri saya sendiri. Sebab orang kata the best experience is what the best teacher kan. So itu sebenarnya yang saya cuba sampaikan kepada melalui media sosial. Dia kalau individu menjadi inspire, ya, macam Fatia katakan, setakat ini cabarannya ada yang mengkritik. Kadang netizen ni dia memang kalau benda-benda baik tak semua orang suka kadang. Dia kalau benda lagi banyak baik, lagi banyak orang follow, lagi banyak orang komen, benda tu dia mesti nak satu komen benda yang mantap. Ada Fatia? Sebagai contoh, saya pernah berkongsi berkaitan dengan ubat-ubatan. Saya berkongsi ubat yang sesuai dengan diri saya. Tapi ada satu komen, ketika itu saya tengah, to be honest, saya tengah buat sharing dekat salah satu page juga, page counselling UUM. So ada seorang ni bertanya pada saya, adakah dengan berkongsi ubat tu sebenarnya tak menunjuk-nunjuk? Saya sebenarnya menunjuk-nunjuk. Saya macam, okey, soalan apa ni? So macam, saya sebenarnya berkongsi ubat tu, saya nak beritahu bahawa you have a pilihan. Kalau you diberi ubat daripada doktor, you ada pilihan sama ada you nak teruskan ubat-ubatan itu sesuai dengan you, boleh teruskan. Kalau tak sesuai, you boleh ubah. Sebab ada seorang daripada follower saya reach out kat saya, sebenarnya saya try satu ubat ni, saya dah shaking, saya dah
shaking, tak boleh buat kerja, tapi saya tahan makan ubat ni 6 months because saya tengok abang saya makan sesuai. Saya ingatkan saya pun sesuai. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Kesian. tidak. Sebenarnya tidak. So dia bila saya kata sebenarnya boleh ubah tukar ubat, dia macam boleh sebenarnya. Kesiannya. So I think these small things ni walaupun hanya sekadar berkongsi di media sosial, sebenarnya dia memberi impak yang besar. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, apa yang akan memberi kesan kepada orang ramai. Kita tetap mengharapkanlah masyarakat yang menonton terutamanya ialah kita perlu ambil sentiasa positif lah. Perkara-perkara ni ialah kalau kita bercakap kesihatan mental, dia perkara-perkara yang bukan boleh kita buat main-main. Sebenarnya dia terkesan sangat mendalam. Okey, berbalik pada Cik Puan. Sebelum ni kita dah bincangkan mengenai support system, persekitaran kita, orang terdekat, Cik Puan. Sebenarnya mungkin ramai lagi yang belum jelas. Ialah kalau kita nak katakan orang terdekat keluarga, kita nak salahkan mereka tak boleh kalau berkait dengan isu inilah. Tapi sebenarnya mungkin Cik Puan boleh kongsikan pengalaman itu dan mungkin boleh berikan pendidikan kepada masyarakat lah. Sebenarnya kita sebagai support system mungkin yang akan berada bersama dengan bukan ahli keluarga pun, individu rakan-rakan, apa yang sepatutnya kita paling tidak mudah untuk kita lakukan membantu mereka ni? Untuk membantu. Ada dua faktor kat sini, ada dua cara ya untuk membantu. Satu, dan jangan buat. Menarik. Sebab selalunya kalau kita menghadapi masalah ni, pertama sekali kita bertanggungjawab pada diri sendiri untuk melihat pada diri sendiri adakah simptom-simptom ni normal atau tidak. Satu soalan pertama. Yang keduanya, bila kita dah jelas pada diri sendiri, ni macam tak okey je, kenapa yang menggeletar ke, tak boleh, sama dia tak boleh tidur macam saya ataupun macam Fatihah, terlalu banyak pula tidur, terlalu kerap. So bila dah nampak dah simptom-simptom tu, kita kena cari jalan penyelesaian itu. Take charge of your life. Ada caranya. You can do it sebenarnya. Betul kita memerlukan sokongan orang lain seperti suami, isteri, keluarga, kawan. Tetapi bukan mereka sahaja, sebab kadang-kadangnya kita ni berkongsi dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri. Mereka pula akan rasa beban tu. Kadang-kadang mereka pula yang tiba-tiba dapat depression dan anxiety. Jadi masing-masing dua-dua pihak ni sekarang tak boleh membantu each other, you know. So kena juga kembali kepada yang I always say, look for a professional. Look for pakar, sebab mereka lah yang lebih mengetahui dan mereka yang boleh memberi diagnose dan ubat yang tepat dan sesuai dengan kita. So satu perkara yang harus, kalau bolehlah saya minta pada ahli keluarga ataupun kawan-kawan, please jangan sekali guna perkataan you will be okay ataupun alah kejap je ni ataupun lama-lama baik je. Itu sangat bahaya. Sebab kalau kita, macam saya kata tadi, kalau sakit kencing manis ke, kanser ke apa, ada ke kalau kita cakap, sakit jantung ni mah, sakit jantung bang. Bayangkan kalau sakit jantung, alah okey je, lama-lama baik je tu. Engkau ni meroyan je. You know? Dia tak logik tau benda tu. Tapi sebagai masyarakat ni kita dah logikkan benda tu. So jangan sekali-sekala memperlengahkan this situation, you know, and say like benda ni is like nothing kan. Sebenarnya sangat penting untuk kita membantu dengan support system dan push them forward. Ada positifnya macam Fatihah kata. Kita boleh come out of it. Look at me, look at Fatihah. Ada jalan. Okey, pengalaman Fatihah dari segi support system? Alhamdulillah, mak ayah saya jenis memahami, walaupun not memahami dari segi clinical side, tapi memahami macam mereka cubalah untuk berada bersama-sama. Maksudnya mereka tak pernah, setengah keluarga mereka macam tak setuju dengan ubat-ubatan, tak setuju dengan terapi, mereka menolak kan. So tapi keluarga saya, diorang tak menolak. Mereka memberi peluang kepada saya untuk explore benda tu. Take responsibility on yourself, how to be good. Itu sebenarnya yang mereka berikan kepada saya. Kalau kawan-kawan pun, kebanyakan mereka pun bersetuju untuk sama-sama kita kena spread this awareness. Mungkin cabaran saya bukan dari segi sokongan ataupun dari segi orang kata support system ke apa ke, tapi mungkin cabarannya adalah diri saya sendiri. How to saya overcome untuk keluar daripada permasalahan yang saya hadapi dalam depresi ataupun anxiety ataupun kitaran bipolar itu sendiri. Okey, dari pengalaman bukan hanya pengalaman Fatihah mengalami situasi ini, tapi dalam pengalaman perkongsian untuk Fatihah katakan follow banyak dari segi remaja lah, boleh kita katakan belia terutamanya. Okey, dari segi aspek kalau kita katakan anxiety dari kemurungan ni, apa kebanyakan yang menyebabkan mereka berlaku situasi ini?
anxiety dan kemurungan? Saya Respon mungkin setakat ni? respon kalau saya boleh respon pada sini, situasi adalah mereka merasakan hidup mereka ni tak berguna. Itu first word yang selalu mereka akan keluarkan. Kalau mereka teks ke ataupun mereka berkongsi, kenapa saya rasa diri saya tak berguna? Saya macam, Useless gitu. ya, dia rasa diri dia useless. Itu benda yang saya rasa macam, okay, ini dah ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom sebab dia dah menggunakan critical Self-criticism. self-criticism kan. So saya rasa benda tu adalah something yang need to be ponder lah. So saya membuka ruang dia untuk dia bercerita. So bila mana mereka bercerita tu sebenarnya mereka nak tempat untuk orang mendengar kisah mereka. So saya rasa lending ear tu untuk kita mereply sekadar untuk okay, kenapa you rasa macam tu? Apa yang menyebabkan you buat macam tu? It just to be macam orang kata merasakan biar mereka rasa yang kita ada untuk di sisi mereka. Mereka tak dapat benda tu. Sebab mereka bila mana mereka sendiri bercerita lah, berada di universiti mereka terpaksa compete each other. Ada keluarga yang kurang memahami. Yep. Kawan yang kurang memahami bagaimana keadaan mereka. So kebanyakan mereka memang yang benda paling clear yang saya nampak adalah mereka mula self-critic. Rasa Betul tu. useless, rasa tak guna, rasa saya ni tak ada memberi apa-apa Tak ada kebaikan, sebab. tak ada sebab. Saya rasa benda tu paling kritikal dan menyebabkan benda tu saya mula berkongsi kepada mereka kalau mereka menghadapi benda ni terlalu lama, lebih daripada 2 minggu, saya terus bagi diorang link yang dicipta yang orang create special untuk dimanakan untuk mendapatkan pertolongan. Daripada situ mereka boleh terus directly dapatkan pertolongan lah. Setakat ini responnya baik untuk mereka teruskan sebagaimana Ya, setakat ni ada 2-3 orang memang diorang ikut nasihat, diorang terus pergi ke diorang punya unit counselling and then diorang pergi daripada unit counselling refer kepada hospital dan klinik dan alhamdulillah bila mereka kembali mereka check lah kan kata sekarang dekat klinik. Okay, alhamdulillah. That's a very good feelings lah. Maksudnya mereka berani untuk kehadapan untuk mendapatkan pertolongan. So nice of you Fatihah sebab Fatihah present untuk mereka. Sebab just dengan you punya presence, dengan you punya encouragement tu dia orang boleh sembuh insya-Allah. InsyaAllah. Okay, bagi Cik Puan pula ialah kalau kita cakap mengenai isu ni, kalau kita meletakkan cakap remaja sekarang, generasi sekarang lah kan, mungkin juga ramai membuat stigma bahawa mungkin ialah dia budaya, cara mereka berbeza kalau bandingkan dengan masa saya, masa Cik Puan kan. Mungkin mereka lebih terbuka tu mungkin juga akan memberikan satu kumpulan yang berlainan yang menyebabkan terlalu open mungkin akan memberi kesan yang mudah untuk mereka. Ya, tekanan tu mungkin, datang balik. Adakah itu menunjukkan antara faktor generasi Mungkin sekarang? saya rasa ada 2 perkara kat sini juga. Asyik berdua-dua. Selalunya because nothing is black and white je kan. So dia ada macam ketiga sebenarnya. Yes, mereka lebih terbuka tapi itu secara kebetulan dan secara memang natural sebab dunia kita pun dengan teknologi evolving, manusia sama. That's my point. Kita macam mana pun kita evolve, macam mana pun ada Instagram ke Facebook ke, maybe in the future ada hologram ke apa. Manusia ni kita nak satu benda je, satu perkara je yang sangat penting pada setiap manusia, iaitu connection. Bila saya cakap connection, bukan connection wifi dengan internet je ya. Connection sesama manusia. Rasa macam saya ni diperlukan. Balik kepada yang Fatihah cakap. Perhatian dari seseorang, dari ibu ataupun bapa ataupun kakak, abang, adik, suami, isteri. Nak dapat perhatian tu bukan sekadar perhatian macam bagi komplimen je. Perhatian rasa dihargai tu. Supaya kita dapat connection. Sekarang ni kita ni connected ni 24 jam dengan internet, connected dengan kawan beratus-ratus, beribu-ribu di social media, tapi perasaan connected tu tak ada. Tak rasa. Dia setakat like, suka, komen, lepas tu hilang. Bila ada masalah, adakah kita cakap dekat social media? Adakah kita meluahkan? Sebenarnya tidak. So, zaman sekarang ni, zaman ni, ataupun mengikut trend sekarang ni, yes, nampak seolah kita ni lebih connected. Tetapi adakah connection itu dalam, connection yang betul-betul penting dan betul-betul meaningful ataupun dia sekadar superficial, atas je. Nampak macam kawan ramai, nampak macam cukup attention. Tapi sebenarnya balik rumah seorang-seorang, duduk dalam rumah seorang-seorang, dalam bilik, rasa keseorangan. Rasa tak cukup, diri ni tak cukup. That's the problem sekarang ni. So berbalik pada soalannya iaitu adakah itu menjadi punca dia? Saya rasa bukan itu puncanya. Puncanya manusia sekarang ni kita dah jadi macam
makin connected, makin... When's the last time you tulis surat ataupun pick up the phone nak bercakap dengan kawan? Nak pergi jumpa cousin pun macam susah. Lebih senang WhatsApp. Betul. Tapi WhatsApp ni kita baca je. Kita ni manusia, kita diadakan dengan our touch, sense of touch, nak pegang, nak peluk mak, nak peluk anak, nak peluk kawan tau. So dari situ kita kekurangan sekarang. So connection dari segi teknologi ada kelebihan, tetapi connection dari segi maybe rohani, cinta dan yang really meaningful ni kurang. And I think dari situ datangnya masalah depresi, anxiety, sebab kita tak cukup tempat untuk meluahkan perasaan. You know what I mean? Itu yang kita nampak dekat Facebook, IG. Kadang-kadang ada orang yang dia tiba-tiba meletup, semua keluar. Tanpa waras kalau macam gitu. Nampak tak waras lah. Yelah, kita tak boleh salahkan teknologi. Tak boleh salahkan era terkini. Kita perlu. Tapi tradisional tu maksudnya yang tradisional saya katakan jelah macam Cepa katakan, hubungan kita, perjumpaan, sokongan itu masih diperlukan. Okey, saya dah tak sedar sampai ke penghujung dan selalu saya je tutup kan, tapi saya bagi peluang lah kepada dua panel saya. Wah, dapat peluang ni. Okey, kata-kata akhir untuk yang Thank kepada you, masyarakat Azam, bagi peluang ya. Okey, pendek je. Yang saya nak katakan ialah tidak ada yang kekal dalam hidup ni. Sama ada positif ataupun negatif. Tengah stres, tengah anxiety, tengah depresi, dia akan berlalu juga, insya-Allah. Jadi jangan rasa diri terperangkap. Ada cara untuk keluar, ada cara, ada harapan. Selalu ada harapan. Tu yang penting. So never give up. There is a solution, insya-Allah. Dia tidak akan kekal selamanya. Sekejap je. Terima kasih Cik Puan. Fatia. Pentingnya kesihatan mental seperti kesihatan fizikal itu sendiri. Pernahkah kau rasa hilang pertimbangan dan tak tentu arah? Mencari diri yang hilang bagai ditelan gelap malam. Pernahkah kau rasa bagai terperangkap di tubuh yang salah? Rasa ingin lari sejauh-jauhnya, tetapi terjerat di minda sendiri. Bahu terasa berat bagaikan memikul satu beban yang tak mampu lagi untuk ditanggung. Terlalu berat sehingga tak mampu lagi nak dikongsi, walaupun dengan orang yang paling disayangi. Pernahkah kau rasa jantung berdegup laju, panik, takut, berpeluh tanpa sebab? Pada masa inilah, bersendirian bukan satu pilihan. Ada masanya kita perlukan seseorang yang boleh mendengar suara kecil hati kita. Salah langkah, kisah kita dipandang remeh dan dijadikan bahan ejekan. Jadi, siapa yang kita perlukan? Siapa yang akan menjadi peneman di saat kita lemah? Di saat kita perlukan bahu untuk bersandar. Masa inilah kita sebagai masyarakat prihatin bersama-sama membantu menyuluh hidup mereka yang dalam kegelapan. Kita mulakan dengan, awak okey?